sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala pada kesempatan pada tengah hari ini 11 Ramadan 1435 Hijrah, kita masuk pada fasa yang kedua Ramadan. Alhamdulillah, kita dapat sama-sama beristiqamah berada dalam majlis ilmu. Semoga kita diberkati, majlis ilmu kita diberkati dan dirahmati insya-Allah, dan kita sentiasa berusaha untuk meningkatkan amal soleh kita pada bulan Ramadan al-Mubarak ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebelum saya terlupa, jadi saya mahu dengan Rizman tadi. Rizman bertanya tentang soalan penambahan wa bihamdihi dalam rukuk dan juga sujud. Dikatakan bahawa dia daripada Syiah, pandangan itu tak betul. Ia bukan daripada Syiah. Sebab apa? Sebab memang dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab-kitab fiqh, hatta dalam kitab fiqh Syafi'i sendiri membawa pandangan tersebut. Tambahan dari sudut zikir, tasbih ketika mana rukuk dan juga sujud subhanallah azim wa bihamdi, dan juga ke dalam sujud subhanallah a'la wa bihamdi. Dan saya sempat lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh para ulama. Sebagai contohnya, kalau kita lihat ada satu fatwa yang telah dikeluarkan, ada orang bincang benda ni, iaitu persoalan ini memang pernah ditanyakan juga tentang bagaimana penambahan yang mana yang benar, subhanallah azim wa bihamdi ataupun subhanallah azim sahaja dalam rukuk, begitu juga dalam sujud, sama ada subhanallah a'la saja ataupun subhanallah a'la wa bihamdi. Maka jawapan yang diberikan ialah subhanallah azim dalam rukuk dan subhanallah a'la dalam sujud perkara yang memang tidak ada khilaf, muttafaq alaiha, perkara yang sudah disepakati tentang kebenarannya oleh para ulama. Tetapi penambahan wa bihamdihi, maka di situ berlaku khilaf. Berlaku khilaf ni maknanya tidak ada dari khilaf di Syiah dah. Benda ni tak ada kaitan dengan Syiah, tetapi khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang membenarkannya berdasarkan kepada ala subutiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada para ulama yang menyatakan memang Nabi pernah menyatakan sedemikian. Maka dengan sebab itu dia menyatakan yang sahihnya penambahan tersebut memang sabit daripada Nabi SAW. Cumanya riwayat, kadang-kadang hadis ini para ulama berbeza pandangan dari sudut riwayat itu kuat ataupun tidak kuat. Maka dengan sebab itu ada yang menyatakan riwayat tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Daud tidak kuat, kan? Maka bila mana riwayat tidak kuat, ada yang dia nak ambil riwayat yang sahih saja, yang benar sahih, maka dikekalkan kepada subhanallah azim, kan? Tetapi kalaulah para ulama yang menggunakan riwayat tambahan tersebut, maka dia menerima subhanallah azim wa bihamdi. Maka dengan sebab itu dia kata perkara ini ditashihkan oleh ramai juga oleh para ahli hadis yang menerima riwayat dalam Abi Daud tersebut dari sudut penambahan tadi. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, oleh demikian dikatakan juga bahawa penambahan tersebut datang juga daripada Aisyah, yang mana Aisyah menyatakan Rasulullah SAW memperbanyakkan yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Itu satu riwayat juga menyatakan sedemikian. Aisyah menyatakan Rasulullah memperbanyakkan untuk menyatakan dalam rukuk dan sujud dia subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Penambahan tu dia ambil dari situ, wa bihamdihi itu dia ambil daripada situ, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh demikian dia menyatakan bagaimana disebut dalam kitab Mughni oleh Ibn Qudamah. Ini kitab besar, kitab Mughni oleh Ibn Qudamah, menyatakan wa in qala
Subhana rabbil azim wa bihamdihi fala ba's. Tak ada masalah untuk seorang itu membaca Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Dan begitu juga sekiranya seseorang yang nak mengekalkan Subhana rabbil azim saja. Jadi tuan-tuan, panjang lagi cerita dia, saya ringkaskan. Kau nak baca tu panjang lah kan. Dan khulasah dia, okey, saya sebut tu pada khulasah. Wal khulasatu anna ziyadah wa bihamdihi sahihah thabitah. Kesimpulannya dia kata, penambahan wa bihamdihi itu sesuatu perkara yang sabit dan sahih, maknanya boleh diamalkan. Itu dia punya kesimpulan. Kadang-kadang tu jadi confuse kan. Sedangkan tak ada apa pun tuan-tuan. Itu satu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak zikir Subhanallah Azim, silakan. Subhanallah Azim wa bihamdi, silakan. Jangan baca mantra sudah. Itu yang tak boleh. Dan itu termasuk dalam tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertasbih masa rukuk, kita bertasbih masa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tetapi bila dikaitkan dengan syiar, maka seolah-olah menafikan pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah yang mu'tabar seumpama dinukilkan dalam kitab Ibn Qudamah tadi, kitab Mughni tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dengan sebab itu dalam hal-hal yang seumpama itu kita kena lebih berhati-hati. Sebab kadang-kadang benda-benda ni khilaf. Kadang-kadang khilaf sebab apa? Sebab riwayat hadis yang dhaif. Bila dhaif ni sudah tentu akan berlaku khilaf. Ada para ulama yang menerimanya, ada para ulama yang tidak menerimanya. Maka dengan sebab itu kebanyakan ulama mengambil jalan tengah. Nak buat tak apa, tak buat pun tak apa. Itu lebih kita kata lebih selamat daripada kita menyalahkan, kita menyatakan siapa yang membaca Subhanallah azim wa bihamdi syiah sesat. Itu satu perkara yang tidak wajar dilakukan sedemikian. Mana kita memberi ruang. Baca ini pun tak apa, yang tu pun tak apa. Kan? Yang kita risau lagi orang tak sembahyang ni. Itu lagi kita risau. Kan? Jadi maknanya dia meninggalkan solat terus, sedangkan solat itu merupakan satu perkara yang wajib. Ada orang puasa tapi tak solat. Lagi teruk, dia puasa tapi tak solat. Sebab apa? Sebab bagi dia puasa kena puasa. Sebab kalau tak puasa tak boleh raya. Maka dengan sebab itu dia kena puasa sebab dia nak raya. Tetapi solat apa, tak solat apa dia raya juga. Sebab tu dia marah kalau kita kata, "Hai, yang puasa tak? Hai, jangan pandang sebelah mata. Aku tak nanti yang puasa lah. Cuma aku tak sembahyang je." Maknanya tak solat itu satu perkara yang solat remeh baginya, kecil. Sedangkan solat itu imaduddin. Imad tu maknanya tiang. Bayangkan tuan-tuan, kalau tak ada tiang, sesuatu yang tidak ada tiang, kalau bangunan tak ada tiang runtuh, letaklah apa pun. Nak letak bumbung ke, letak tingkap ke, letak dinding, tiang tak ada runtuh, tuan-tuan. Maka begitu juga ibadat yang dilakukan, tetapi solat tidak dilaksanakan. Sedangkan salat itu awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat ialah salat. Maka dengan perkara tersebut, salat itu merupakan satu perkara yang utama. Jadi bila mana orang yang dia melaksanakan puasa tak dapat tidak, salat mesti dilaksanakan. Barulah puasa dia nama dia puasa ibadah. Kalau tidak jadi puasa adat. Puasa adat ni puasa saja, ikut orang je. Sebab tu Nabi SAW menyatakan ruba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi yang dia dapat daripada puasa dia lapar dan dahaga semata-mata. Penat ni. Terah ni bateri kuat. Bateri baru pun. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Kita kembali kepada tajuk kita pada tengah hari ini. Pada tanggal 11 Ramadan yang kita masuk fasa kedua Ramadan. Ramadan ada 3 fasa. Yang disebut dalam hadis, Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu 'itqun minan nar. Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya pengampunan, dan akhirnya pembebasan daripada api neraka. Hadis itu dhaif, status hadis dhaif dan sudut sanadnya. Tetapi dari sudut maknanya, bulan Ramadan bulan pengampunan, bulan Ramadan bulan rahmat, bulan Ramadan Allah ampunkan dosa, ini memang sahih berdasarkan hadis-hadis yang lain yang mana yang menceritakan tentang rahmatnya, barakahnya dalam bulan Ramadan. Bahkan memang kita dituntut, bahkan kita dituntut juga untuk
diperoleh pengampunan dosa daripada bulan Ramadan. Contoh, bila disebut dalam hadis Nabi yang sahih, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Bila datang bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Apa maknanya? Para ulama antaranya mengatakan bahawa maksud dibuka pintu syurga itu dalam arti kata kita dipermudahkan untuk beramal saleh, dan amal-amal saleh yang kita lakukan memudahkan kita masuk syurga. Dan kita juga mempunyai kekuatan untuk menghindarkan diri daripada perkara maksiat dalam bulan Ramadan. Dan itu juga suatu perkara yang memungkinkan kita untuk kita itu dapat menutup pintu-pintu neraka. Kita dapat buka pintu syurga, kita dapat tutup pintu neraka. Jadi makna situ rahmat yang berlimpah ruah yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan. Dan tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha kalau jumpa Lailatul Qadar, bahkan pada malam Al-Qadar, apa yang doa yang kita nak baca? Doa itu juga berkaitan dengan minta pengampunan. Sebab pengampunan Allah sangat-sangat luas dalam bulan Ramadan ini, iaitu Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hati kita baca salah tapi kita tak perasan, rupanya ini merupakan satu hadis Nabi SAW ataupun satu doa yang Nabi ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebut apa ni? Tangan tak apa ni? Doa yang pendek tu. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Mulia, Engkau suka kepada kemaafan dan pengampunan. Fa'fu anni, maafkanlah, ampunkanlah aku, ya Allah. Jadi di situ kita memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang Allah sediakan penghebatan Ramadan ni, kita melaksanakan tiap hari, kita laksana 2 jihad. Jihad waktu siang, jihad waktu malam. Apa jihad waktu siang? Puasa. Kita puasa, bukan setakat puasa, kita jaga mulut, tak mengumpat. Sebab kita tahu bila orang mengumpat, aku puasa. Tu kan. Jadi maknanya itu satu perkara yang dapat menjaga, jadi benteng kepada diri dia. Satu. Yang kedua ni, waktu malam kita qiyam. Bukan qiyam tengok bola. Kan? Ada orang tak sahur pun tengok bola, punya semangat. Lepas tu kecewa sebab Brazil kalah. Kan? Qiyamul lail, bersahur dan juga melaksanakan salat, menunaikan salat. Dan tarawih itu termasuk dalam qiyam sebenarnya. Tarawih itu termasuk dalam qiyamul lail. Jadi kita mujahadah pada waktu malam dengan tadarus lagi, dengan tarawih lagi. Itu semua merupakan satu perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Waktu siang dekat, waktu malam dekat. Jadi suasana Ramadan itu satu suasana yang sangat-sangat baik untuk memperoleh pengampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Bila mana kita masuk pada fasa yang kedua, kita kena target. Kita nak kena lagi pecut. Seumpama seorang pelari pecut, larian 100 meter. Kita bayangkan lari 100 meter. Bila pengadil mula meniupkan visil, atau lah tak tiup saya ada tembak kan, pam, tembak, maka pada ketika itu pelari ini dia akan mula pecut kan? Pecut 50 meter yang pertama, 30 meter yang pertama, dia pecut. Bila sampai 30 meter yang kedua, dia semakin pecut kan makin kurang? Makin kurang. Makin kurang kan? Paling tidak dia masih maintain, dia pecut lagi. Bila sampai ke garisan penamat lagi 20 meter, 30 meter, sebelum sampai garisan penamat, dia nak pecut lagi kan, makin kurang lagi. Dia akan pecut lagi, dia tak kurang, dia makin pecut. Sebab tu kalau dia dah ada stamina, dia lari tu dia akan pergi lagi, dia akan tekan lagi nak sampai penamat, lagi dia nak laju. Dia bukan kalau lari mula-mula laju, lepas tu mula tengah sikit, slow sikit kan, slow motion kan, sampai kat ujung tak larap, dah laki dah. Kalau macam tu maknanya kalah lah dia kan. Tapi tidak, seorang pelari ni lari 100 meter, lagi dekat nak sampai garisan penamat, dia lagi memecutkan larian dia supaya dia memperoleh kejayaan dan juga kemenangan. Jadi begitu juga tuan-tuan, dalam konteks kita berada dalam bulan Ramadan, dia jangan jadi mula laju, lepas tu makin kurang tak.
Realitinya macam tu, kita kena ubah realiti tersebut. Kita tengok realitinya, 10 yang pertama Masjid Syura penuh, 10 yang kedua mungkin kurang. Siap kat JK Syura dulu saat belilah apa tika-tika tambah kan, ni nak kena pula gulung tika pula. Sebab apa? Sebab tak ada orang. Mari 10 yang ketiga, waktu tu makin tak ada. Jadi ini bercanggah atau berbeza dengan semangat Ramadan itu sendiri. Sebab tu Ramadan bila kita sebut fasa 1, fasa 2, fasa 3. Kalau rumah tuan-tuan, fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa mana paling mahal tadi? Kalau rumah fasa 3 paling mahal kan? Macam tu lah Ramadan. Kalau kita nampak ada yang macam tu lah, mahal belakang semua kan, mahal belakang sekarang rumah semua mahal. Tapi fasa 3 tu lagi mahal. Sebab apa? Dia akan naik sikit, naik sikit, naik sikit. Ramadan begitu juga. Fasa 3 itu yang paling mahal. Sebab apa? Ada padanya Lailatul Qadar. Itu lagi mahal. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar itu lebih baik 1000 bulan. Tapi mengapa kadang-kadang orang tak nampak benda ni? Sebab tuan-tuan, Lailatul Qadar ni benar gaib, benar tak nampak. Dia kita tak nampak macam kita nampak duit tu. Tak nampak. Kalau nampak Lailatul Qadar macam duit tu, saya rasa tak ada tak ada orang yang mensia-siakan Lailatul Qadar. Semua orang akan berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi yang mana Lailatul Qadar itu dia tak nampak, dia benda gaib. Dia hanya nampak dengan mata hati kita. Sebab itu hanya orang yang beriman, dia tidak akan mensia-siakan Ramadan. Bahkan bila bertambahnya hari, dia semakin mempertingkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin mengukuhkan usahanya untuk mendapat segala apa yang disediakan oleh Allah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Sebagai contoh kita sebut tadi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini, kalau tengok Nabi SAW sebut kepada para sahabat, Nabi menceritakan tentang bagaimana umat-umat dulu, umat Bani Israel sebagai contoh. Umat Bani Israel, mereka ada di antara mereka yang beribadat kepada Allah selama 1000 bulan. 1000 bulan. Malamnya beribadat, siangnya berjihad. 1000 bulan. 1000 bulan tu, bulan ini bulan kalender, bukan bulan Purnama. Sebab tu berkataan Syahrun tu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahrun itu bulan kalender. Kalau bulan yang atas tu dia panggil Qamarun. Kamarun. Orang nama Kamarun tu bulan tu lah kan. Ni Syahrun ni bulan kalender. Bulan kalender tu merujuk kepada tempoh masa kan. Jadi maknanya kalau dulu ada di kalangan lelaki Bani Israel, mereka itu berjuang waktu siang hari selama 1000 bulan, 83 tahun 3 bulan. Waktu malam pula beribadat, siang berjuang, malam beribadat, siang berjuang. Lalu umat Nabi Muhammad SAW ini umat yang umurnya pendek. Disebut dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam At-Tirmizi, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 dan 70. 60 dan 70, itu je. Mungkin ada yang subsidi lebih, ada yang kurang. Sekarang ni banyak orang banyak. Ada sahabat baru ni, sebelum masuk Ramadan 30 Syaban accident. 30 Syaban baru nak masuk Ramadan, tiba-tiba accident, terus koma, masuk ICU. 2 hari kemudian menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi tuan-tuan, kita lihat bagaimana kadang tak sampai pun, dia umur 42. Jadi tak sampai pun kepada 60-70. Jadi itu pendeknya umur manusia ni ataupun umur umat Nabi Muhammad SAW. 60-70 itu average yang lebih kurang ya. Jadi tuan-tuan, bila mana umur kita sekadar itu, bagaimana kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 83 tahun? Tak mampu kita. Tetapi di sini melihatkan bagaimana Allah Taala Maha Pengasih, Allah Taala Maha Penyayang, Allah Taala memberi rahmat, Allah Taala memberi kelebihan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah Ta'ala menyatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 malam. Maknanya, lah 1000 malam, lah 1000
1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bermakna ibadat satu malam digandakan sebanyak 1000 bulan, 83 tahun 3 bulan lebih kurang. Itu satu anugerah yang sangat-sangat besar yang Allah Ta'ala bagi. Sebab itu jangan sia-siakan peluang ini. Kalaulah tuan-tuan, majikan kita Tony, dia kata apa? Dia kata, kan, majikan kita menyatakan, dengar suara budak. Ada budak kan? Ada baby sini. Gitu. Masuk budak mana? Tengok tak ada. Ini orang tua belakang. Nak kata matrik ni keras. Matrik bulan puasa kan. Baik. Bagus nak buat budak-budak kecil-kecil start daripada awal. Biasakan mereka dengan program, biasakan mereka dengan duduk di surau, duduk di masjid dan sebagainya. Satu perkara yang sangat-sangat baik bagi ada ruh, latih dulu kecil sikit. Baik tuan-tuan, saya bagi contoh analoginya ialah, katakan kalau majikan kita dia memberi satu tawaran yang istimewa. Dia kata, siapa-siapa yang kita ni ada projek besar daripada luar negara, memberi satu projek kepada kita je, staf kita je, orang lain tak terlibat. Istimewa ni untuk kita je. Tetapi satu projek ini perlu disiapkan dalam masa 10 hari. 10 hari ini mesti disiapkan. On out, kita tak boleh balik rumah. Kita kena duduk di office. Siang, malam, pagi, petang, kita buat duduk di office. Tidur semua sini, makan semua disediakan. Tapi jangan balik. Projek ini kalau siap dalam 10 hari, akan dapat setiap orang yang turut serta dalam projek ini akan mendapat bonus. Bonusnya adalah 20 tahun gaji. Bukan 2 bulan, 20 tahun gaji. 10 hari saja. Tuan-tuan agak-agak tuan-tuan nak terlibat. Kalau sebulan 5,000, 10 tahun, setahun berapa setahun? 60,000. 10 tahun 600,000. Kalau 10 tahun 600,000, bagaimana kalau 20 tahun? 1.2 juta. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam 10 hari, dalam 10 hari punya kerja, tuan-tuan diberi bonus 1.2 juta. Mahal kan? Mahal. Tapi syarat jangan balik rumah, duduk office 10 hari. Boleh? Tawaran kepada siapa yang nak, ni tak paksa. Ini kepada mereka yang berkeinginan saja. Saya rasa semua staf semua nak. Yang duduk di hospital, jantung, siap minta ambulans datang, Nino tak, hai hang sakit jantung. Tak apa, aku boleh buat kerja kita. Aku buat kerja dengan kepala aku kita, tak apa, minta. Tolak katil-katil sini, orang main duduk sini. Siap dengan ayak tik-tik yang duduk daripada hospital Selayak pun ada main kerja juga kat mana pun. Sebab apa? Nak dapat ganjaran 1.2 juta tuan-tuan, 10 hari. Itu kalaulah nampak tak ada orang yang akan mensia-siakan nak cari Lailatul Qadar. Tetapi tuan-tuan bayangkan, 10 hari itu juga kita akan dapat Lailatul Qadar. Mana-mana hari dalam 10 hari tersebut. Mana-mana hari dalam 10 hari tersebut yang Nabi kata taharrau Lailatul Qadri fil ashri awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar dalam 10 yang terakhir Ramadan. Dan Allah bagi bonus bukan 20 tahun, 83 tahun. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr sekali. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr 2 kali. Lailatul Qadr khairu min alf syahr 3 kali. Jadi perkataan Lailatul Qadar disebut hanya 3 kali di dalam Al-Quran. Dan bagi satu perkataan Lailatul Qadar ada 9 huruf. Lam, ya, lam, ta marbutah, alif, lam, qaf, dal, ra. 9 huruf. Jadi 9 kali 3 27. Jadi dia jatuh malam 27. Itu cara kira-kira dah lah. Itu satu. Dan ada juga menyatakan bahawa surah Al-Qadar yang menceritakan tentang Lailatul Qadar ini, surah ini mengandungi 30 perkataan. 30 perkataan.
Dan perkataan salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malam itu. Hiya itu merujuk kepada malam al-qadar, hatta matla'il fajr. Jadi perkataan hiya itu yang merujuk kepada malam al-qadar, dia berada pada tempat yang ke-27 daripada 30, hatta matla' al-fajr, berapa ada 30. Jadi oleh kerana perkataan hiya yang merujuk kepada malam al-qadar itu berada pada tempat 27, jadi dia malam 27. Yang terkenal di tempat kita sebagai malam 7 likur, kan? Malam 27. Kalau Imam Ghazali rahimahullah berbeza pula pandangan beliau. Ni ijtihad. Beliau berdasarkan pengamatan beliau, dia ikut hari. Kita hari tu puasa hari apa? Hari Ahad. Kalau mengikut teori Imam Ghazali, dia ikut kalau puasa hari Ahad, maka Lailatul Qadar jatuh malam 29. Itu teori, kan? Itu pecaman dia, mana hasil pemerhatian dia, ijtihad dia, kan? Kalau start hari ni, malam ni, dan start Ahad malam 29. Itu pandangan. Tapi tuan-tuan, memang banyaklah pandangan-pandangan ni. Kita boleh baca kitab-kitab yang menyebut tentang pandangan. Tetapi yang rajihnya, yang terpakainya ialah malam al-qadar ini merupakan rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu malam apa. Mungkin malam 21, mungkin 22, mungkin 23, mungkin 24, mungkin sampai 29, mungkin. Maka dengan sebab itu, kalaulah Allah bagi tahu atau Nabi bagi tahu malam Lailatul Qadar ni, katakan Nabi beritahu malam 27, pakat malam 27 aja dah. Malam dia tak bagi dah. Nampak? Hikmah yang dirahsiakan. Kalau tak dirahsiakan, katakan okey malam 21, katakan malam 21 Lailatul Qadar, semua ramai penuh, kata masjid semua penuh, orang tak datang malam 21. Malam 22 hilang. Cerah, hilang. Duduk tak mana? Shopping raya. Habis dia tak, aku dapat Lailatul Qadar dah. Jadi maknanya, maka di situ ianya dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa mengejar. Tentu Ramadan ni bukan selalu datang pada kita. Kita pun tak tahu tahun depan Ramadan datang ataupun tidak. Kita berkesempatan ataupun tidak. Jadi bila Allah bagi dah lah ni, kita duduk berada dalam bulan Ramadan ni sekarang ni, satu nikmat yang Allah bagi ni. Amat rugi sangat-sangat kalau kita sia-siakan Ramadan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini. Amat rugi sangat-sangat. Maka dengan sebab itu, kita jangan mensia-siakan peluang Ramadan yang Allah beri kepada kita untuk kita benar-benar mempertingkatkan usaha kita untuk memperbanyakkan amal soleh dan juga mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak buka soalan kepada tuan-tuan, dan soalan yang diajukan hari ini special. Siapa yang bertanya soalan, dia akan mendapat hadiah, ganjaran. Hadiahnya tuntut daripada Rizman. Kena tuntut tak? Siapa tanya soalan kepada 5 penanya, 5 penyoal yang pertama saja. Lebih daripada itu tak dapat. Oleh yang demikian, siapa cepat dia dapat. Ini istimewa daripada pihak penganjur nak bagi hadiah sepanjang bulan Ramadan ni. Tanya soalan dapat hadiah. Patutnya bagi jawapan baru dapat hadiah. Terus jawab soalan. Ni tak tanya soalan dapat hadiah. Ini satu keistimewaan yang diberikan. Oleh itu, untuk memastikan anda dapat hadiah, saya terus buka kepada persoalan. Siapa yang nak bertanya soalan yang pertama, dipersilakan. Ustaz. Okey, nanti tuntut hadiah. Sila nyatakan nama anda dan daripada mana. Tuntut hadiah sudah Cik Rizman. Okey. Ustaz, untuk saya dengar yang untuk lafaz niat, betul ke dia sunat? Dia sunat, niat memang wajib lah kan. Tapi ikut banyak pandangan macam Imam Hanafi, Maliki, lafaz tak termasuk lah dalam sebelum kita takbir solat. Baik. Lafaz niat berbeza dengan niat, baik dalam solat maupun dalam puasa. Kita berpuasa tuan-tuan, kita wajib niat, bukan kita wajib lafaz niat. Dalam kita salat, kita wajib niat, bukan wajib lafaz niat. Maka dengan sebab itu, kalau kita tengok rukun solat ke rukun puasa ke, disebut niat, dia tak sebut lafaz niat.
Niat itu yang dia rukun. Niat itu apa? An-niyatu makna niat apa? Al-qasdu, tekad kita. Kita nak buat apa? Wan niyatu mahalluha fil qalbi. Niat tempatnya dalam hati. Jadi yang kita lafaz itu bukan niat. Niat tempatnya dalam hati. Oleh demikian, kita tak lafaz pun tak apa. Ni bulan Ramadan, bulan puasa. Dia bangun sahur, makan sahur, niat dia niat apa sahur? Dia niat. Kadang-kadang orang tak faham, dia kata dia tak niat. Aku tak puasa hari ni. Tak puasa. Buat macam mana? Aku tak niat malam tadi. Bangun sahur tak? Bangun, makan tak? Nasi goreng 2 pinggan. Tapi buat macam mana masa bangun tu berasa dah nak niat. Tapi terlupa. Dah makan nasi, terlupa lagi. Lepas subuh dah main kerja, aku tengok dah terlupa nak niat. Itu bukan niat. Yang dia terlupa bukan niat. Yang dia terlupa apa? Nawaitu sauma qadinat tu yang dia terlupa. Dia terlupa lafaz niat. Dia sebenarnya dia ada niat lagi. Dia ada niat dia. Sebab tu dia bangun sahur. Sebab orang bangun sahur tu memang nak puasa. Ada orang bangun sahur untuk benda lain. Seorang bangun sahur, aku nak pergi umrah. Tak pernah sabar. Dia bangun sahur memang nak puasa. Itu niat sudah ada dalam diri dia. Maka dengan sebab itu niatnya sudah dikira. Walaupun dia tak lafaz. Lafaz pula kadang-kadang macam kita sebut, kadang bukan betul pun, nawaitu sauma ghadin 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dia sebut gitu, sah tak puasa dia? Sedang tanya tuan-tuan, sah tak puasa dia? Sah ke tak? Sah. Sebab apa sah? Sebab memang dia niatlah hati dia nak puasa. Cuma dia pun tak faham apa yang dia sebut. Dia pakai sebut dia. Sebab kalau dia faham, dia tak sebut macam tu. Saja aku puasa besok hari 4 raka'atin 4 rakaat. Mari-mari Allahu Akbar. Apa ni aku puasa? Makmuman ikut imam. Dia puasa aku ikut imam. Jadi dia tak faham apa yang disebut, tetapi dia tahu dalam hati dia nak puasa. Maka memadai yang hati dia tu dikira. Hak dia lafaz tu tak kira. Maka dengan sebab itu niat ni benda yang paling mudah. Begitu juga kita nak solat, kita semua soli tak apa. Kita tahu dah apa kita nak buat. Kan? Kita tahu kalau aku nak solat fardu zuhur ni. Kan? Allahu Akbar. Kita ingatlah hati kita, aku nak solat fardu zuhur. Sudah memadai. Walaupun kita tak melafazkan perkara tersebut. Cuma bab lafaz ni macam mana, boleh ke tak boleh? Pertama sekali kita faham konsep dia. Yang wajibnya niat dalam hati. Baik, kita pergi kepada perkara yang kedua. Boleh tak nak lafaz? Usalli. Boleh tak nak lafaz nawaitu sauma ghadin dengan melafazkan. Di sini kalau kita rujuk kepada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, dia membawakan beberapa pandangan para ulama, 4 mazhab lah. Antaranya dia sebut bahawa dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali, sebahagian daripada mazhab-mazhab ini menyatakan bahawa sunat melafazkan niat sekiranya ia dapat mengukuhkannya. Lafaz itu jadi sunat kalau dia dapat berperanan untuk mengukuhkan niat dalam hati. Tapi mazhab Maliki menyatakan tidak sunat. Tak payah lafaz-lafaz. Enggak. Dan antara dalil yang dikemukakan lafaz ini ialah satu hari Nabi SAW balik ke rumah. Bila mana Nabi balik rumah, ni hari bukan bulan puasa lah, bulan biasa. Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dan nak breakfast. Nak makan apa? Nabi tak tahu nak breakfast. Dia terjemahkan lah. Nabi nak tanya apa ada yang nak makan kan? Aisyah kata tak ada apa nak makan. Bila tak ada apa, Nabi kata, "Idzan, kalau macam tu aku berniat puasa." Nabi sebut, Nabi lafazkan bahawa Nabi berniat puasa. Atas dasar itu para ulama mengambil daripada kata-kata Nabi ni, maknanya boleh kita melafazkan niat puasa kita. Untuk mengukuhkan niat yang ada dalam hati kita. Tetapi sekiranya seseorang itu dia was-was, kalau dia lafaz was-was, maka pada ketika itu dia kena tinggalkan lafaz. Sebab apa? Sebab dia tak mengukuhkan niat, dia lagi memberatkan niat lagi. Dia was-was, usalli, kacau, wajah itu kacau. Kan? Jadi kalau jenis kes macam ni, tak payah lafaz. Jangan bagi lafaz. Sebab kalau bagi lafaz memang telah kabut dia.
lama lah kalau nak kata ihram tak boleh. Sebab apa? Sebab dia usus jadi lelaki jadi usus. Kan? Baik. Faham tak? Wallahu a'lam. Soalan yang kedua, untuk hadiah yang kedua. Aizah. Ustaz, saya tanya, saya dapat tahu kalau kita tertidur ataupun terlelap walaupun sesaat masa kita solat, batal solat kita dan haram untuk kita teruskan solat. Baik. Sebenarnya kalau kita tengok dalam solat ni, biasa yang berlaku dia mengantuk, dia terangguk-angguk. Dia dipanggil tidur ayam. Dia bukan ayam. Tapi maknanya dia begitu. Dia bukan tidur yang betul-betul tidur. Kalau betul-betul tidur memang membatalkan. Sujud biasa kalau betul tidur sujud dia. Sujud senyap pun. Lena kawan lain dah habis tahiyat bagi salam, tidur. Orang bertengok dia ni hidup ke mati. Orang dia tidur lena semua. Itu betul tidur. Itu betul tidur, itu membatalkan solat. Tetapi biasa yang berlaku ni dia tak tidur pun. Dia macam ayam. Dia kali kan. Itu masih lagi tidak membatalkan. Dia masih lagi berada di awang-awang kan. Masih mengikut lagi. Tapi tak terputus secara keseluruhan. Tapi kalau terputus terus bertidur betul kan. Baik dalam mazhab Syafi'i sendiri pun kalau tidur membatalkan wudu. Bukan sekadar solat, wudu membatal. Dalam mazhab Syafi'i kan. Tambah tidur yang tak burung kan. Jadi kita memang kalau tidur sujud memang tak letak naik terus dulu. Allahu a'lam. Baik. Untuk soalan ketiga, silakan. Macam niat puasa Ustaz, kita wajib niat hari-hari ataupun kita boleh niat untuk 3 sebulan terus? Niat puasa sama ada untuk sebulan terus atau untuk hari-hari. Berlaku juga khilaf di kalangan para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kita sebut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menyatakan rukun kepada niat puasa itu ada 3. Apa 3? Itu nak niat tu ada syarat-syarat dia, rukun-rukun dia kan. Yang pertamanya niat pada waktu malam. Niat pada waktu malam. Keazaman kita, tekad kita nak berpuasa itu mesti bermula. Sekarang ni tekad untuk esok tak ada, mesti waktu malam. Malam daripada maghrib sampai subuh. Tekad untuk berpuasa keesokan harinya, itu antara waktunya. Waktu malam. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, man lam yubaitu siyam qabla al-fajri fala siyamala. Sesiapa yang tidak berniat puasa pada waktu malam ataupun sebelum qabla al-fajri, sebelum fajar, sebelum subuh, fala siyamala, tidak ada puasa baginya. Maka bagi puasa wajib termasuk puasa Ramadan, dia dikehendaki niat pada waktu malam. Berbeza dengan puasa sunat. Puasa sunat hadis yang tersebut tadi waktu siang. Jadi boleh niat waktu siang walaupun waktu malam tak rasa nak puasa pun. Kadang-kadang kita malam waktu kita kata puasa Syawal kan, puasa 6 kan. Kita esok tak ingat nak puasa, esok nak pergi raya lah ingatnya. Ingat nak pergi ziarah-ziarah apa semua. Tiba-tiba esok tak jadi. Kereta rosak. Bawa pergi bengkel. Lama pula sampai 12 tengah hari duduk bengkel lagi, kita tak makan apa. Waktu tu kalau puasa sunat kita masih lagi boleh berniat pada waktu itu. Walaupun malam kita tak rasa nak puasa, tapi kita boleh berniat waktu 12 tengah hari lagi mana belum tergelincir matahari ataupun belum masuk waktu zuhur. Boleh niat. Dengan syarat kita tak makan apa-apa lagi. Kalau pagi tu dah hentam dah lemak 2 batang dengan ketupat 3 biji dengan rendang sekali, pukul 12 tengah hari nak puasa, itu puasa yang you. Itu tak boleh. Okey, jadi itu niat mesti waktu malam. Pertama, syarat yang kedua ta'yin. Apa ta'yin? Menentukan jenis puasa. Sebab dia beza puasa wajib, puasa sunat. Maka dengan sebab itu bila mana puasa Ramadan, kita kena tahu yang kita nak buat itu puasa Ramadan. Tapi kita tahulah mana Ramadan, bulan Ramadan kan. Okey. Yang ketiganya dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan yang itu tikrar. Tikrar itu makna tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Sebab apa? Sebab dia melihat Ramadan ini walaupun bulan Ramadan, tetapi ada orang puasa, ada tak. Ada sehari puasa, ada yang hari yang tak puasa. Maka dengan sebab itu tiap-tiap malam mesti nak kena niat untuk memastikan dia nak buat pula keazaman untuk melakukan puasa yang seterusnya. Itu pandangan mazhab Syafi'i yang menyatakan tiap-tiap malam. Tetapi dalam mazhab Maliki, ulama mazhab Maliki menyatakan bahawa boleh niat untuk sebulan terus kerana melihatkan Ramadan itu pakej. Ramadan ni dia sebulan. Kan? Ramadan itu merujuk kepada sebulan itu Ramadan. Jadi biasa bila kita nak puasa, kita akan nak puasa sikit-sikit, kita puasa sebulan terus.
kita tak mengerti. Maka dalam mazhab Maliki membenarkan untuk kita berniat untuk sebulan. Maka tidak ada masalah untuk kita combinekan kedua-dua pandangan tadi, iaitu pada awal Ramadan kita niat sebulan dan diikuti seterusnya pada setiap malam kita mentajdidkan, kita berazam bertekad untuk terus meneruskan puasa kita dengan niat pada waktu malam itu pada setiap malam. Wallahu a'lam. Jadi kita buka pada perempuan pula lah. Dia 5 soalan tu, 3 lelaki-lelaki, 2 perempuan. Yang dapat hadiah, yang tak dapat tu banyak menang, tak apa. Okey, kita buka perempuan ni simak dulu. Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan ini khusus untuk wanita, iaitu wanita yang uzur syar'i, datang bulan, datang haid. Macam mana orang pakat kerja later pada dia 10 terakhir memang uzur. Saya ni dia kata 10 tahun lah, 10 terakhir uzur, 10 terakhir uzur. Nanya saya, dia kata orang semua boleh dapat macam-macam, boleh tarawih, boleh puasa, saya tak boleh. Dia sebenarnya wanita dia ada keistimewaan dia tersendiri. Yang pertama, sekiranya dia berbuka puasa kerana bukan dia tak nak puasa, dia nak puasa, tetapi dia terpaksa berbuka puasa kerana perintah Allah. Sebab dia uzur memang tak boleh puasa, maka dengan sebab itu dia berbuka puasa kerana Allah. Di situ dia dapat pahala walaupun dia tak berpuasa. Betul kan? Dia nak puasa tapi tak boleh puasa sebab uzur syar'i, dan ini merupakan satu ketetapan dalam hukum syarak. Memang tak boleh. Jadi dia buka puasa itu kerana, bukan kerana tak puasa, kerana nak puasa tapi tak boleh puasa, maka dia dapat pahala kerana buka puasa itu kerana Allah Taala. Kan? Tapi dengan syarat memang dia nak puasa. Jangan dia tengok kalender bila datang uzur malas dan nak puasa. Itu tak dapat lah. Enggak dia tengok kalender ni aku rasa letih, penat, aku rasa nak rehat dah lah. Bila tu kira duk cari jalan nak supaya cepat sikit datang uzur tak nak puasa. Jadi maknanya sekiranya wanita itu dia meninggalkan sesuatu kerana Allah Ta'ala, di situ dapat pahala. Begitu juga dia bukan tak nak tarawih tapi tak boleh tarawih, maka dia dapat pahala. Satu. Yang keduanya, kalau kita lihat amalan-amalan salat ini, dia bukan salat saja, dia bukan puasa saja. Sebab itu disebut dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia kata apa? Tanawwa'an ajnasul a'mal litanawwa'i waridatil ahwal. Tanawwa'an ajnasul a'mal, amalan-amalan saleh ini ada pelbagai, ada berjenis-jenis, macam-macam. Litanawwa'i waridatil ahwal, kerana manusia pun dia berada dalam keadaan yang pelbagai. Kan? Manusia dia berada dalam keadaan yang hal-hal yang berbeza. Maka dengan sebab itu, dalam amal soleh dia ada puasa, dia ada salat, dia ada zikir, dia ada sedekah, dia ada baca Quran, dia ada menolong orang, dia ada sahur, dia ada beri, kan? Berbuat baik sama manusia, dia ada taat pada mak ayah, dia ada senyum, dia ada apa-apa juga. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap perkara baik itu semua dikira pahala, semua dikira sedekah. Jadi maknanya kalau wanita yang tak boleh nak salat, dia bangun malam qiyamul lail, dia bermunajat kepada Allah, dia berzikir kepada Allah. Nak baca Quran tak boleh, dia baca tafsir Quran. Baca tafsir tak apa, makna dia kan, tengok makna dia, kan? Baca buku, boleh. Buat sahur, tolong masak. Soalan nak buat witir di mana? Mesti buat bersama imam ke, atau boleh kita buat di rumah? Dia salat sunat tarawih dan juga salat sunat witir, dua-dua sama ada kita nak buat berjemaah bersama imam pun boleh, kita nak buat di rumah seorang-seorang pun boleh. Maknanya dalam kes tadi mesti buat 20 kan, 20 dia tak larat. Sebab apa? Sebab lutut dia longgar, kan? Jadi dia boleh buat 8 saja. Tak apa, 8 pun tak ada masalah. Dia sekurang-kurang tarawih apa? Berapa? Sekurang-kurang tarawih apa? 2 rakaat sekurang-kurangnya. Sebanyak-banyaknya apa?
Tak ada limit. Salatul lail masna. Ambil kaedah ataupun hadis Nabi secara umum, solat malam 2 rakaat 2 rakaat. Paling kurang 2, lepas tu banyak mana kuat apa? Tak masalah, tak ada limit. Kan? Cuma kita disuruh masjid 58 atau 20. Tak apa. Katakan kita masjid buat 20, kau tak larat, dia buat 8 je. Nak tunggu witir lambat lagi, dia balik witir di rumah. Pun tidak ada apa-apa masalah. Kan? Tak ada masalah. Sama ada dia nak buat solat dengan imam atau nak balik buat seorang-seorang di rumah pun tak apa. Ataupun nak tidur dulu, nanti balik bangun tengah malam nanti, kan, sebelum sahur ke, untuk dia solat tahajud dan juga solat witir pun boleh. Jadi kita ada choice yang mana yang kita selesa. Allah Ta'ala alam. So 5 soalan untuk hadiah. Tamat nanti tuntut hadiah daripada Ustaz Rizman. Okey, sekarang saya buka soalan yang tak ada hadiah. Silakan siapa yang nak tanya soalan. Ya. Dekat mitra tu, untuk anak angkat boleh bayar ke ataupun untuk anak angkat kita pelihara dia, kita jaga dia. Kita bayar untuk dia. Sebab dia tidak berkemampuan. Kan? Waktu afdal bayar zakat. Waktu afdal start sekarang boleh bayar dah. Sekarang boleh bayar dah, takut lupa kan. Tapi boleh sampailah malam raya. Malam raya, tapi kalau pagi raya tu kalut kan. Sebab orang nak pergi solat raya apa semua, jadi kita boleh bayar siap-siap. Biasanya kita jangan tangguhkan. Sebab tangguhkan takut bila balik kampung nanti kelang kabut terus lupa. Tak kena ya. Kan? Maka dengan sebab itu sepanjang Ramadan ni boleh bayar zakat fitrah. Ya. Ambil lah. Baik, dia bagi zakat ni, dia hanya perlu kepada niat saja. Niat. Kita niat kita bagi itu sudah memadai. Lepas itu kadang-kadang kita bagi pada seseorang, dia tak tahu zakat kita bagi, kita niat kan, sebab dia orang susah apa sebab kita bagi. Memang memadai. Walaupun kita tak salam dengan dia. Cuma orang kita ni kalau tak salam dia tak kuat. Kena salam juga. Bahasa mana tak sah pun tak salam kan. Dia tak nak salam, itu tambahan saja salam tak salam ni. Kan? Ya. Nak kekalkan iman kita, nak kekalkan iman, nak kena memperbanyakkan amalan soleh. Sebab amal soleh itu dia membantu pengukuhan kepada iman. Alladzina amanu wa amilus solihat. Mereka yang beriman dan beramal soleh. Al-Quran sering kali digabungkan iman dan amal soleh. Maka dengan sebab itu kita tengok sebab apa Ramadan kita dapat rasakan iman bertambah sekiranya nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kerana pada bulan Ramadan amal soleh kita bertambah, kan? Nak bandingkan bulan lain, banyak bulan Ramadan kita buat macam-macam kita buat. Maka dengan sebab itu iman akan bertambah bila mana amal soleh itu bertambah. Allah mustahilnya ada syarat-syarat dia. Dari ilmu-ilmu bahasa Arabnya, ilmu-ilmu fiqhnya, ilmu-ilmu usul fiqhnya, ilmu-ilmu tentang Qurannya, macam-macam lah ada syarat-syarat dia. Cuma dalam konteks kita ni ada benda-benda juga yang disebut dalam konteks orang awam beristihad, iaitu contohnya menentukan kiblat. Itu boleh lah. Kita tak tahu, kita duduk seorang-seorang tengok tak tahu macam mana kan. Itu istihad tu. Pertama dengan tanya orang. Itu istihad juga dengan tanya orang. Ataupun tengok matahari, kita dah belajar sikit sebanyak. Itulah konteks yang kita boleh amalkan. Tapi dalam hukum hakam, itu kita tak boleh, kita tak mampu. Bahkan mustahil ini pun dia ada syarat-syarat khusus yang begitu ketat dalam mereka beristihad. Kita ni lebih pada muqallidnya, kita ikut apa yang diistihadkan oleh para ulama. Allah. Ustaz, Ya. dalam bulan Ramadan ni, bagi seorang Muslim yang mengusahakan restoran, adakah lebih baik dia contoh untuk pagi dan tengah hari itu dia tutup untuk menghormati bulan Ramadan, ataupun dia masih buka macam biasa untuk menunjukkan macam yang walaupun kita puasa ni kita masih boleh menjaga aktiviti untuk orang-orang yang bukan Islam? Mana yang dulu? Dia begini, dia tengok kepada situasi. Dia buka dekat mana kedai.
Kalau dia buka RNA dia boleh buka 24 jam. Sebab di situ orang musafir. Memang majoriti orang musafir. Kan? Jadi memang dibenarkan untuk berbuka puasa. Tetapi kalau di tempat-tempat tertentu yang memang diketahui bahawa memang situ majoriti berpuasa, elok dibuka lambat sikit lah. Kan? Maka di situ kita lihat pada hikmahnya. Sebab apa? Sebab kita juga tak nak membantu orang yang tak berpuasa, yang dengan sengaja. Kalau dia sakit tak puasa tak apa-apa. Kan? Jadi di situ kita melihat kepada tempat dan juga situasi. Itu bagi saya gitulah. Wallahu a'lam. Ustaz, adakah apa di dalam solat semasa selawat yang dalam tahiyat tu dibenarkan kita menambah sajina? Boleh penambahan Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tidak menjejaskan apa-apa, bahkan dibenarkan. Sebab Sayyidina itu maksud tuan, macam kita panggil lah Rizman kan? Rizman ataupun istilahkan Encik Rizman. Mana sedap sih? Mana sedap sih? Nampak kita hormat sikit lah kan? Begitu. Jadi begitu juga. Allahumma salli ala Sayyid itu tuan, Sayyidina, tuan kami. Maka dengan sebab itu para ulama menyatakan tidak ada masalah. Dan tak ada masalah juga kita mengekalkan yang asal, Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun dalam konteks ini mudahlah. Dalam salat kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Di luar salat kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu. Okey? Wallahu a'lam. Bacaan doa kunut dalam solat witir. Dia jadi khusus untuk yang 15 rakaat. Sebab sekali imam jemput tadi mesti dia dah start baca daripada awal. Dia start baca dia sekarang ni memang baca pelak bagi saya sebab kerana Ghazah diserang. Patut kita baca doa kunut nazilah lagi, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sibuk orang dihiburkan dengan bola, dalam sibuk dengan Ramadan, tiba-tiba Israel mengambil kesempatan itu, Zionis kesempatan itu untuk menyerang Palestin, menyerang Gaza. Ramai yang ada gambar dan bertunjuk gambar Allah Akbar. Baru nak kahwin pun, bahaya nak kahwin, dah terkorban syahid. Mudah-mudahan insya-Allah dia dapat itu baik di akhirat esok. Jadi maknanya tak ada masalah. Bahkan saya setuju apa imam besar itu dia baca kunut daripada sekarang. Kan? Daripada awal kunut memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Terhadap apa yang berlaku kepada umat Islam pada hari ini, yang dibunuh dengan sewenang-wenang, yang dizalimi dengan sewenang-wenang. Itu belum lagi apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Iraq dan sebagainya. Allah. Okey, kita berhenti sekadar itu. Mudah-mudahan sepanjang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi